Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, adakah selepas DAP Sarawak mengumumkan kenyataan mengejutkan ini bahawa mereka kecewa selepas Kabinet Kerajaan Perpaduan Dato' Seri Anwar Ibrahim sudah lengkap, selepas timbalan-timbalan menteri sudah diumumkan? Selain daripada isu kabel, yaitu keluarga politik, Lim Guan Eng dan beberapa pemimpin politik yang lain, ada yang mendakwa bahawa timbalan menteri yang dilantik menggunakan kabel ataupun politik keluarga. Keluarga politika, politik keluarga. Saya lupa sudah. Kalau kamu ingat, tolong komen. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, sila tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik yang panas daripada channel ini. Satu kenyataan mengejutkan yang diterbitkan daripada Agenda Daily, DAP Sarawak kecewa tapi terpaksa terima selepas tiada wakil dalam kabinet. Selepas saya baca kenyataan ini, saya berfikir, adakah DAP akan mengundur diri daripada Kerajaan Perpaduan? Adakah DAP akan menarik sokongan ataupun U-turn? Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi selepas ini. Daripada Agenda Daily, DAP Sarawak kecewa tapi terpaksa terima selepas tiada wakil dalam kabinet. DAP Sarawak walaupun kecewa selepas tiada MP dari negeri itu tersenarai dalam barisan kabinet, tetapi terpaksa menerima keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Tapi saya ingin mengingatkan kamu semua, tuan-tuan dan puan semua, anda semua, DAP ada membuat kenyataan selepas beberapa menteri, timbalan menteri diumumkan. DAP menerima keputusan dan menghormati keputusan daripada Perdana Menteri. Pengurusi negerinya Chong Cheng Jen mengakui Dato' Seri Anwar Ibrahim sudah memberi penjelasan punca MP DAP Sarawak dikecualikan. Antaranya disebabkan terdapat pihak tertentu yang meminta supaya pemimpin negeri itu tidak dilantik dalam Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Saya berterima kasih kepada Perdana Menteri yang menghubungi saya sebelum pengumuman itu, menjelaskan situasi rumit landscape politik masa kini dan permintaan yang dibuat oleh setengah pihak agar ahli parlimen DAP Sarawak dikecualikan daripada jawatan kabinet. Sebenarnya tidak ada persengketaan pun. Perdana Menteri sudah berhubung dengan pengurusi negeri untuk DAP yaitu Chong Cheng Jen bahawa mereka sudah berbincang berkenaan keputusan untuk tidak melantik mana-mana MP DAP daripada Sarawak. Kami faham menurutnya bahawa keadaan sekarang, kepentingan negara dari segi kestabilan politik dan juga kerajaan yang stabil mengatasi semua kepentingan pribadi dan jawatan. Namun, Cheng Jen akur dengan ketetapan dibuat DAP sama seperti pendirian yang dibuat Setiausaha Agungnya Anthony Locke minggu lepas. Anthony Locke ada membuat kenyataan bahawa mereka terima dan hormat keputusan daripada Perdana Menteri itu. Kami menerima apa sahaja aturan yang dibuat oleh Perdana Menteri untuk kerajaan yang lebih stabil. Ini memang satu sokongan yang padu kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan seperti yang kita tahu, DAP, PKR adalah parti komponen di dalam Pakatan Harapan. Kami sangat percaya bahawa dengan Pakatan Harapan sebagai tulang belakang kerajaan, sekarang pentadbiran akan bergerak dari zaman korupsi dan kronisme dulu. Mereka yang telah terbiasa dengan cara lama, pentadbiran BN perlu berubah untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Cheng Jen juga menggesa ahli dan penyokong parti supaya tidak kecewa dengan keadaan dialami oleh DAP. Jadi sebenarnya mereka memang DAP Sarawak dan juga hubungan mereka dengan Pakatan Harapan, pengurusi Pakatan Harapan sebenarnya tiada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen anda berita hari ini? Sila komen di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe.
Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu isu hangat yang saya nak kongsikan dengan kamu. Kerajaan Perpaduan hari ini yang dibentuk bersama-sama Barisan Nasional dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini bukan hari ini, baru-baru ini, maafkan saya. Satu kenyataan yang paling mengejutkan saya. Zahid Hamidi statusnya kini terlihat seperti telur di hujung tanduk. Itu kalau saya tak silap. Masa saya belajar bahasa Malaysia dulu di subjek bahasa Malaysia semasa saya sekolah rendah. Saya ingat perumpamaan ini. Zahid Hamidi seolah-olah seperti telur di hujung tanduk. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu kenyataan hari ini. Tapi sebelum saya teruskan, tolong tinggalkan komen Anda jika Anda mau komen dan tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia. Pecat serta merta menteri yang terlibat rasuah. Jadi, menurut Anda, kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini untuk memecat serta merta menteri yang terlibat rasuah, adakah ini juga akan kenyataan daripada Perdana Menteri ke-10 ini, adakah tergolong juga untuk timbalan Perdana Menteri, di mana kita tahu setakat ini Zahid Hamidi terlibat 47 pertuduhan kalau saya tak silap. Mana-mana menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan yang didapati terlibat dengan budaya rasuah ataupun salah guna kuasa akan dipecat serta merta, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kalilah Zahid Hamidi. Setelah saya mendengar berita ini, saya berpikir, tuan-tuan dan puan-puan, macam manalah nasib Zahid Hamidi selepas Perdana Menteri Malaysia umum ini. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur sekiranya budaya itu wujud dalam kepimpinannya. Saya sudah beritahu kepada rakan-rakan jemaah menteri yang saya pilih. Yang pertama, untuk soal tata kelola, maknanya tiada rasuah. Saya juga sudah bercakap dengan ketua-ketua parti komponen. Kalau ada semasa pentadbiran saya sebagai Perdana Menteri, kes seperti ini ataupun rasuah, saya minta pecat mandat sebagai menteri serta merta. Jadi apakah nasib Zahid yang dimana beliau pada hari ini telah terlibat 47 pertuduhan? Menurutnya, peringatan itu bukan bersifat politik, sebaliknya merupakan keyakinan beliau untuk membebaskan negara daripada rasuah. Anwar mengingatkan setiap ahli politik untuk membuktikan arena politik bukan platform bagi menunjukkan kekayaan serta kehebatan kuasa yang hanya akan menyebabkan pertikaian kewibawaan agama Islam. Jadi selepas kenyataan ini dikeluarkan, saya masih berpikir adakah Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri hari ini akan kekal bertahan dengan statusnya sebagai timbalan Perdana Menteri. Selepas itu ada berita susulan hari ini yang dikeluarkan ataupun yang dinyatakan oleh Presiden PAS. Slogan menentang rasuah, perompak, lanun hanya penuh kepura-puraan, kata Hadi Awang. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menyifatkan parti DAP telah mendedahkan wajah yang sebenar kepada umat Islam menurut Hadi Awang. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau Abdul Hadi berkata DAP telah mengeluarkan kenyataan kemarahan terhadap kejayaan PAS yang diberikan nama gelombang hijau dalam PRU ke-15 baru-baru ini.